Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 12, Qissatu Isa fil Quran. Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam fil Quran, dalam Al-Quran. Summa, kemudian, aradu, mereka ingin, qatlahu, mereka ingin membunuhnya. Terjemahan lafzi dia, mereka ingin pembunuhannya, pembunuhan ke atasnya. Ini masdar. Melayu kalau tak masuk kan, jemah nampak susah tu, kita tukar kepada verb, pada kata kerja. So mereka ingin membunuhnya, wa takhallusa, dan membebaskan diri mereka, minhu, daripada Nabi Isa alaihi salam tu wassalam. Maknanya kalau bunuh ni, tak perlu lagi fikir panjanglah tentang yang Isa ni. Kalau tidak, hari-hari kena fikir. Tak boleh bebas. So mereka ingin membebaskan diri daripada Isa. Lalu, hama melindungi. Lalu Allah melindungi Nabi Isa. Famahahullahu, lalu Allah melindungi Nabi Isa alaihi salam tu wassalam, waradda kaidahum alaihim, dan Allah mengembalikan tipu daya mereka ke atas diri mereka sendiri. Allah mengembalikan semula tipu daya mereka itu ke atas diri mereka sendiri. Dan untuk Nabi Isa AS, Allah angkat ke langit. Wa rafa'ahu, dan Allah angkat dia ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa karramahu, dan Allah muliakan dia. Jadi kamu semua nak tahu kisah ni, bacalah kisah ni dalam Al-Quran. Iqra'uha, bacalah. Iqra'u, bacalah kisahnya, kisah Nabi Isa fil Quran, di dalam Al-Quran. Baris salah. So, fil Qurani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qalatil malaikatu ya Maryam. Iz, makna dia uzkur, ingatlah kamu. Iz, ketika mana? Qalatil malaikah, berkata malaikat. Ni perempuan ni bukan malaikat perempuan, kerana jamak ni jamak taksir. Ketika mana berkata malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah dinasabkan oleh inna, basyara yubasyiru, memberi khabar gembira, ki, kepada kamu, bi kalimatin, dengan kalimah daripada Allah lah kan, kalimah yang Allah tentukan, iaitu kun fayakun tu, jadi maka jadilah kamu, minhu, daripada Allah sendiri. So Allah beri kalimah, sini kita terjemah apa? Bi kalimatin, dengan anak yang akan datang menerusi kata-kata daripada Allah, iaitu jadi kun fayakuna. So memberi khabar gembira sini akan memperolehi anak melalui firman Allah, kun fayakun, kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ismuhu bi kalimatin min husmuhu. Ismuhu, nama dia ialah Al-Masih. Gelaranglah Al-Masih, iaitu Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. So Isa bin Maryam, Isa son of, Isa anak Maryam. Wajihan fid dunya, wajihan fid dunya, wajih yang mempunyai kedudukan. Ini hal lah. So dalam keadaan dia memiliki kedudukan di dunia. Fid dunya, begitu juga wal akhirah. Dan dia termasuk wa minal muqarrabin. Minal, di kalangan, al-muqarrabina, mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nas, dan dia akan bercakap dengan manusia, fil mahdi, dalam buayan, yakni semasa dalam buayan lagi, dan juga wakahlan, dan juga ketika dia dewasa, dia juga akan bercakap mengenai nubuah. Maknanya dia bercakap dengan manusia ni berkenaan dengan agama masa kecil lagi. Bila dewasa,
cakap bila adanya kenabian. Qalat. Lalu Maryam pun berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna, from where? Daripada mana? Yakunu, akan jadinya, li, buat aku, waladun, anak. So aku akan memiliki, li waladun, aku memiliki. So aku akan memiliki, yakunu, aku akan memiliki anak tu, anna, daripada mana? Ataupun sini bagaimana? Bagaimana? Anna ni tengok konteks boleh banyak makna. Satu min aina, macam kisah Maryam, Zakaria tanya kan, anna laki hadha kan, makanan ni daripada mana? Ataupun bila kan? Ataupun kaifa tadi kan, kaifa, bagaimana? Kaifa anna, kaifa, dari mana pun boleh. Daripada mana aku akan milik anak sedang aku tak bersuami? Ataupun kita kata tadi, bagaimana? Walam, sedangkan lam yamsasni, tidak menyentuh aku, basyarun, manusia. Seorang manusia pun tidak menyentuh aku. Maknanya aku tak kahwin. Qala, berkatalah malaikat, kazaliki, demikianlah ketetapan Allah. Kazalikillahu yakhluqu. Demikianlah. Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan ma, apa yang yasha'u, yang dia kehendaki. Iza, apabila qada, dia telah menetapkan amran, satu perkara, maka innama, hanya senya, dia hanya perlu berkata, yaqulu lahu, akan berkata kepada benda yang dia telah tetapkan itu, dia hanya kata kun fayak, jadilah kamu, fayakunu, maka jadilah benda itu. Lagi antara sifat-sifat yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa, wa yu'allimuhu al-kitaba. Allah akan mengajar dia. Wa yu'allimuhu al-kitaba. Allah mengajar dia penulisan. Dan juga hikmah, mengajar Taurat, mengajar Injil. Wa rasulan, dan Allah menjadikan dia. Artinya di sini ada kata kerja yang dihazafkan. Yaj'alu. So Allah menjadikan dia sebagai utusan yang dihantar kepada Bani Israel. Jadi semasa dia pergi kepada Bani Israel itu, dia berkatalah kan, Anni, sesungguhnya aku. Tengok sini, Anni, ai bi anni. Sinilah dia berkatalah. Sebab sini konteks dia diutuskan. Bila diutuskan, so dia mula bercakap dah dengan Bani Israel. So dia baca Anni tu kan. So Anni tak boleh jadi mula ayat. Kalau mula ayat kena baca Inni. So kalau dia baca Anni, artinya ada ba yang dihazafkan. Bi Anni. Dia berkata bahawa qala lahum inni Rasulullah ilaikum. Yani Anni ay bi anni. Qad ji'tukum bi ayatin. Bahawa sesungguhnya aku qad ji'tukum bi ayatin. Telah datang kepada kamu dengan satu ayat daripada Tuhan kamu. Sini ayatin iaitu alamat ala sidqi min rabbikum. So aku bawa satu tanda lah bahawa aku ni datang daripada Tuhan. So aku bawa kepada kamu dengan satu tanda daripada Tuhan bahawa aku ni adalah utusan Tuhan. Tanda di situ ialah tunjuk mukjizat dia lah. So anni wa fi qira'ah bil kasrah istinafan. Satu qira'ah baca inni. Kalau kita baca inni, makna ayat tu kira pustak lah sini. Pustak kemudian ayat baru. Sesungguhnya aku. Anni akhluqu lakum, bahawa aku akan menciptakan kepada kamu, aku akan buat untuk kamu, minatin, daripada tanah, aku akan buat seperti hay'ah, bentuk tair, burung. Tanah ni aku akan bentukkan dia seperti bentuk burung. Fa, kemudian aku akan anfukhu, aku akan tiupkan fihi, pada burung yang daripada tanah ni, maka nanti dia akan jadi fayakunu tairan, seekor burung yang benar-benarlah, biiznillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanda lagi
So di sini nakirah tanda, di sini nakirah. Dia buat nakirah, artinya tanda tu bermacam-macam lah. So antara tanda dia tadi, dia boleh tanda bahawa dia tu dikirimkan oleh Tuhan. Dia boleh ciptakan burung. Satu lagi boleh menyembuhkan. Wa ubri'u. Abra'a yubri'u. Menyembuhkan. Aku akan menyembuhkan al-akmah. Orang yang buta asli kan. Wal abrasa. Dan orang yang sopak. Wa uhyi. Dan aku akan dapat menghidupkan orang yang dah mati. Al-mauta. Semua ni biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kelebihan tanda yang menunjukkan bahawa aku datang daripada Tuhan. Nabba'a yunabbi'u, memberitahu. Wa unabbi'ukum, dan aku akan beritahu kamu tentang ma ta'kuluna, apa yang kamu makan. Wa ma tadakhiruna, apa yang kamu simpan. Fi buyutikum, di rumah kamu. Inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la tu, la datang satu package dengan inna. Makna sesungguhnya. So yang sini tak perlu diterjemahkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan. So ayat saja yang kita terjemah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda buat kamu. Tanda bahawa aku ni utusan daripada Tuhan. Itu pun in kuntum mu'minin, jika kamu semua beriman. Jika kamu semua beriman, maka jika kamu percayalah, in kuntum mu'minina, kalau kamu percaya bahawa apa yang aku buat ni daripada Tuhan, maka sudah tentulah kamu akan terima Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun terima ajaran aku, terima aku ni sebagai Nabi. So biasanya kalau ada in kuntum mu'minina ni, dia hazaf lah kan. Jawapan dia, jika kamu semua ni beriman ataupun percaya, maka tu tak ada dia disebut dalam Quran biasanya. Sebab ayat-ayat yang sebelum ni sudah menunjukkan jawapan dia. Wa musaddiqan, dan aku ni dikirimkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai musaddiq, sebagai yang membenarkan. Musaddiqan sini, ji'tukum, aku datang kepada kamu dalam keadaan di sini ni hal. Musaddiqan, aku datang dalam keadaan musaddiqan, membenarkan li, apa yang ma baina yadayya, apa yang di depan aku. Maknanya kitab-kitab lah yang ada di depan Nabi Isa, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diiyakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wali uhilla lakum ba'dal ladhi. So sini ji'tukum juga kan. Yang ni aku datang kepada kamu lah, ji'tukum musaddiqan. Yang ni pun sama juga. Ji'tukum, aku datang kepada kamu, li, untuk lah. Uhilla. So aku datang kepada kamu untuk aku menghalalkan. Uhilla. Lakum, kepada kamu, ba'da, sebahagian yang alladhi, yang hurrima, yang telah diharamkan alaikum, ke atas kamu. So dulu dia kata ada makanan-makanan ke apa-apa ke yang diharamkan Bani Israel untuk makan. Tapi bila aku datang ni, aku menghalalkannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sudah boleh makan. Wajitukum. Yang ni senanglah kan, dia sebut wajitukum. Yang tadi tu tiba-tiba aja datang musaddiqah apa semua, nak cari yang menasabkan dia tu susah. Kalau kita tak tengok kita tafsir, kerja keraslah kita kena cari. Nanti nak terjemahan jadi tak betul pula kan, kena andaian je. Wajitukum bi ayatin, dan aku datang kepada kamu dengan membawa ayat, tanda daripada Tuhan kamu, maka fattaqullaha, maka hendaklah kamu takut kepada Allah, wa ati'uni, dan kamu taatlah kepada aku. Fa ni kita panggil fa fasihah. Sini kan dia suruh wakah tu. Wakah di sini berhentilah. So fa tu kita mula kan. Tapi mula tu dia ada hubungan dengan sebelum ni. Lepas cerita-cerita semua ni apa kesudahan dia? Itu dia panggil fa fasihah, untuk menjelaskan kesudahannya. Kesimpulan daripada cerita-cerita atas ni ialah
Kamu kena takutlah kepada Allah. Fattaqullaha wa ati'un. Dan taatlah kepada aku. Innallaha rabbi. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku, kata Nabi Isa. Dan Tuhan kamu juga. Wa rabbukum. Dan Tuhan kamu juga. Maka sembahlah dia. Fa'buduhu. Maka u'buduhu. Fa'buduhu. Maka sembahlah. Haza, ini adalah siratun. Jalan yang mustaqimun, yang lurus. Okey, itu kisah-kisah permulaan. Kemudian bila Nabi Isa sudah ada pengikut, so pengikut ni maklum saja kan, kadang mereka boring juga kan, lama-lama duduk tak ada kejayaan. Macam kita belajar bahasa Arab kan, duk ikut saya lama tapi tak pandai bahasa Arab. Lepas tu jadi orang melompat ke sana ke sini belajar bahasa Arab, melompat sana melompat sini melompat sana, sebab dia tak sabar belajar. Dia ingat belajar ni dapat dalam masa satu hari. Dia ingat belajar ni hanya melalui teknik aja. So kalau teknik betul, belajar pun betul. Padahal belajar bahasa Arab ni seumur hidup ni belajar. Mana baca, nak baca teks. Teks macam-macam. Ada Quran, ada hadis, ada novel, ada syair, ada bahan-bahan moden. Kalau kita suka moden ni, newspaper, majalah. So kalau kita suka yang klasikal, yang betul agama, so ada kitab-kitab. Okey. Falamma, maka apabila ahassa, merasai Isa. Bila Isa rasa minhum, di kalangan mereka adanya kekufuran. Mula dah nak kufur dah. Mana nak tak patuh dah kepada Nabi Isa. Ada unsur-unsur kekufuran. Bila Nabi Isa sudah merasai ada unsur-unsur kekufuran di kalangan mereka, qala, maka Nabi Isa pun berkata, man ansari, siapa yang akan menjadi penolong aku? Penolong kepada Allah. Menolong aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-hawariyun, maka jawablah pengikut Nabi Isa al-hawariyun. Mereka yang rapat dengan Nabi Isa dipanggil hawariyun. Yang rapat dan yang mendokongnya. Qala al-hawariyun, nahnu ansarullah. Kamilah orang yang akan menolong Allah. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Washhad, dan saksikanlah bi anna, bahawa sesungguhnya kami muslimuna, orang yang menyerah diri kepada Allah. Rabbana, kemudian mereka berdoa kan, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, bi dengan ma anzalta, apa yang kamu telah turunkan, wattaba'na, dan kami telah mengikuti ar-rasula, utusan kamu, faktubna, maka kamu tulislah kami ma'asyahidin, bersama-sama dengan orang yang bersaksi tentang keesaanmu. Tapi orang kafir kan, wa makaru, mereka buat perancangan jahat, wa makarallah, Allah pun buat perancangan juga, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat perancangan untuk menipu. Isqala Allah, dan ingatlah ketika mana Allah telah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, inni, sesungguhnya aku mutawaffika, aku akan mematikan kamu, aku akan mengambil nyawa kamu. Ini isim fa'il yang beramal sebagai kata kerja. Sebab tu kita terjemah tadi, sesungguhnya aku akan. So aku akan mematikan kamu. Wa rafi'un, rafi'un kan isim fa'il kan. Asalnya yang mengangkat. Tapi sekarang ini digunakan sebagai kata kerja. So sesungguhnya aku akan mematikan kamu dan aku akan mengangkat kamu. Ilayya, kepada aku. Wa mutahhiruka, dan aku akan mensucikan kamu. Maknanya membebaskan kamu daripada orang-orang yang kufur itu. Minal ladzina kafaru. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan aku akan jadikan orang yang mengikut kamu. Orang yang mengikut kamu fauqa, melebihi, mengatasi alladzina kafaru, orang yang kufur, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Summa ilayya, kemudian kepada akulah marji'ukum, kembalinya kamu.
Fa'ahkumu, dan aku akan adili bainakum, sesama kamu, fima kuntum, pada perkara yang kamu takhtalifuna, yang kamu berselisih. Hari ni kan berselisih susah nak dapat jawapan yang tepat. Hatta dalam masalah agama kita sekarang ni pun perang sama-sama kan. Yang ni kata boleh, ni kata tak boleh. Esok-esok tunggulah. Fa ammal ladzina kafaru, adapun alladzina kafaru, orang yang kufur di hari akhirat nanti, fa u'azibuhum, aku akan azabkan mereka dengan azaban syadida. Ini mafhum mutlak. Dengan azab yang pedih, yang kuat. Fid dunia, di dunia ni juga aku akan azabkan mereka dengan azab yang kuat, dan di akhirat juga. Wal akhirah. Maknanya kalau ketentuan Allah akan mengazab orang kafir di dunia, maka Allah akan azabkan dia. Pastinya hari akhirat akan diazabkan. Wa ma lahum, dan tiada lahum bagi mereka, minan nasirin, min tak perlu terjemah, an-nasirin. Mereka tidak memiliki penolong. Tiada bagi mereka, artinya mereka tidak akan memiliki nasirin, penolong. Wa ammal ladina amanu, adapun alladhi, orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan beramal dengan amalan as-salihat. Ingat as-salihat selalunya dinasabkan dengan baris bawah. Dan beramal dengan amalan soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Tuhan akan sempurnakan kepada mereka ujurahum, ganjaran mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang az-zalim. Az-zalimina, orang-orang yang zalim. Zalika, yang demikian itu, natluhu, kami bacakannya, alaika, kepada kamu, wahai Muhammad, minal ayati, berupa ayat-ayat, wazikri, dan peringatan yang bijaksana. Zikri itu Al-Quran. Kami akan bacakan kepada kamu minal ayat, yang terdiri daripada ayat-ayat sebagai hujjah, wazikri, dan juga Al-Quran yang penuh hikmah. Itu tafsir ya ni kan, ini tafsir. So zalika natluhu alayka minal ayati wazikri al-hakim. Zalika al-mazkur. Zalika itu perkara berkenaan dengan Nabi Isa tu. Zalika ni perkara yang berkenaan Nabi Isa tu, natlu, kami bacakan berkenaan dengannya, wahai Muhammad, kepada kamu, minal ayat. So dia kata minal ayat ni samanya yang ni hu sini ni, kami bacakannya. So nya tu makna ayat tu lah, ayat Quran tu. So kami bacakannya. So nak tahu lagi nya tu apa? Tu ayat-ayat tu. Dan juga wazikril hakim. Ada yang terjemahkan hakim ni maknanya yang kukuh, al-muhkam. Bukan makna bijaksana. Maknanya yang tak boleh dicabar, yang tak boleh berubah. Muhkam. Iaitu Al-Quran. Maknanya dia nak kata ini satu ketetapan lah. Bukan nak cerita tentang kebijaksanaan. Cerita satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna, sesungguhnya, masalah Isa, contoh Nabi Isa ni, indallah, di sisi Allah, kama sali Adam, seperti contohnya Nabi Adam. Iaitu, khalaqahu, dia menciptakan Nabi Adam ni, min turabin, daripada tanah. Summa, kemudian dia berkata kepada tanah tadi. Summa qala lahu, kun, jadilah kamu wahai tanah manusia. Fayakunu, maka jadi. Terus, al-haqqu, sebenarnya kebenaran itu min rabbika, daripada Tuhan kamu. Fala takum, janganlah engkau jadi termasuk minal mumtarin, orang-orang yang mumtarin, orang-orang yang ragu. Mumtarin, orang-orang yang ragu. Mumtarin asyakina. So hak di sini artinya berkenaan Nabi Isa tu. Cerita tentang Nabi Isa tu benda yang hak. Jadi kamu tak payah ragu-ragulah. Fala takum minal mumtarin. Jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Wallahu a'lam bissawab.